Ya. Okay. Alright, so saya susun atur dia, saya tukar sikit untuk contoh yang ni. So saya buat. Okay, saya buat sekejap, nanti kita buat, nanti you all tengok Alright, so yang ni the first one. Yang ni ada cuba tak? Ni ada. Ini sebenarnya exercise Mudah sikit. 3. Exercise 3 saya rasa. Exercise. Aku ambil apa? Okay, so apa output dia? 1, 2, 3 tu 3 kali. 1, 2, 3. Kalau 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So dia akan keluar Set 1, 1, 2, 3 kali. 2, 3, tutup. Kan? 1, 2, 3, tutup. 1, 2, 3, 3 kali. Okay? This is the output. Yang dia akan paparkan pada screen. Okay, 1, 2, 3 ni sebenarnya adalah list. So list ini maksudnya dia akan darab 3. Dia akan ulang 3 kali. Dia bukan darab 3. Bukan 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali tak. 1, 2, 3 tu dia akan repeat 3 times sebab ini adalah functionnya print. Print ini untuk teks, dia akan repeat. So yang kat bawah ni? Hello 10 kali. Hello 10 kali. Hello, Okay. hello. So lots of hellos ni apa? Variable. So dalam lots of hellos, dia akan simpan hello. Okay, sebenarnya dia tak akan ada space dia terus je. Ke you all dapat space? Kalau letak space dekat sebelah hello tu space lah kan nanti. Ya betul. So kalau misalnya kat sebelah hello ni ada space, dia akan ada space lah kat sini. Sekarang ni tak ada kan? Melainkan you all change, dia akan berubah. So dia akan repeat for 10 times. 10 times. Okay. Itu exercise yang kedua. Ini susah sikit tapi sebenarnya dia just a simple activities. Alright, so create a program that read 2 integers A and B. Okay. From the user, your program should compute and display sum, difference, product, quotation, reminder dan result ni sebenarnya power. Betul? Ni dia hilang ni A kuasa 2 sebenarnya. Betul. A kuasa B, dia punya A kuasa font B. dia hilang. A kuasa B. Okay, so siapa boleh buat? Boleh buat. Share? Boleh. Share? Sharekan screen. Mana nak share? Okay, dekat your size, you dekat, nampak. Okay, semua nampak kan ni Noran punya? Alright, good. Nampak. Macam tu. Okay, so tak apa. Betul boleh zoomkan dekat ni. Okay dah, alright. Okay, so sekarang ni soalan dia ialah dia ada 2 variable A dan B. So input A, please choose any number. Input A, dia bagi pada A. B dibagi pada B. Then you keluarkan A sama dengan A campur B. Saya play je lah doktor, boleh ke? Boleh? Masukkan A, Different. so B, 3. macam tu. A sama dengan 3, B sama dengan 3. A campur 3 tak ada. A tolak 3. lah. A tolak 3. Okay. Difference. A darab B. Okay. Multiply. A bagi B 1.0. Remainder. You get modulus. Saya tunjukkan sekali lagi ke? Betul, saya nak tanya. Okay. Macam mana kita nak elak daripada guna integer ni banyak kali Tu saya tunjukkan. Yang ni. Okay. So saya akan tunjukkan Saya akan tunjukkan another example. Alright. Thank you Noran. Saya pakai this one. Contoh arithmetic operator. Okay, the first thing saya tak komen dulu kat sini. Apa input dia? Apa input bagi masalah yang A kita dengan tengah B. buat? Okay, input dia ialah 2 nombor A dan B. That's an input. So what is the output? Dia depend kepada keperluan, which is we want the output ialah hasil tambah hasil tolak. Saya buat BM lah Hasil bahagi remainder dan kuasa. Okay?
That is the problems. Okay, so the first one, saya akan buat A, input, masukkan nombor pertama. Okay, contoh so saya nak nombor A. Satu lagi saya nak nombor B. Okay, apa yang akan berlaku? Input will do this. Okay, dia akan stop to request for an input. So saya akan masukkan 3, contoh sama macam Noran tadi. Masukkan nombor kedua mewakili B, 3. Then that's it. Okay, dia akan stop. Okay, tadi Noran tanya, Doktor macam mana kita tak nak nombor tu berulang kali nilai dia. So, kat sini je letak. You can use integer ataupun float. Apa saya buat ni? Apa yang saya buat? Siapa tahu? Tukar terus jadi number. Ya, betul. Saya terus tukarkan A dan B jadi nombor. Walaupun orang tu, okey faham. Sebab bila orang tu masuk kan, kita akan tukar. Jadi kalau orang tu tersalah masuk, dia tak masuk 1, 2, 3, 4, 5, dia taruh 9. Dia taruh A, dia taruh X. So dia akan ada isu lah, dia tak boleh convert. Okay, dia akan stop an error. So kita nak cari addition, sum sum. Sum sama dengan A campur B. Kalau misalnya you tak tukar, dia ada error. Betul kan Noran kan? Betul. Jadi error dekat nak kira-kira bawah tu. Ya, so bila saya letak sum, sekarang saya run. Okay. Bila tak letak integer dekat bawah, semua kena masukkan int tu kan? Macam penat. Saya punya dia tak keluar. Dia tak keluar error. So nampak sebab saya dah tukar dia. So print, dekat sini kena tukar. Sum A, kita buat A campur B sama dengan, okay, yang ini you have to change back to string. Jadi string. Ya, yang ini kena buat terpaksalah sebab nak print out. Okay, right? String A pula, string sum. Okay, 3 yang akan keluar. A campur B sama dengan 6. Okay, next. Kita nak cari apa? Sum difference. Difference apa? A tolak B. A tolak B. Lepas tu division sama dengan A bahagi B. Remainder sama dengan A baki B. Power kuasa sama dengan A star B. Okay, what did I do? So, saya just repeat je lah. Okay, so A plus B, A minus B is difference. Remember the variable name must be correct. A bahagi B is division. Okay, remainder. So tadi saya pakai yang macam Noran, remainder of A bagi B sama dengan remainder, dan last kali ialah kuasa. Okay. Kuasa B. Campur BMBI. Right? So 3 for A, 3 for B, A campur B 6, A tolak B kosong, A bagi B 1, A remainder of AB 0, A kuasa B is 3 kuasa 3. 27. Dapat tak? Nampak. Now, exercise 3. Yang ini ialah restoran. Yang ni ke, Noran? Najiha? Najiha. Najiha nak try yang ni ke tadi? Mana boleh, silinder pun boleh.
Silinder pun boleh. Okay, Ah. what is actually the question here? Now, the program that you create for this exercise will begin by reading the cost of meal ordered at a restaurant from the user. Then your program will compute the service tax and the tip for the meal. So service tax 6%, meal tips 18%, dan dia nakkan total, grand total for the meal. Alright. Sekejap sorry ada orang bersalam pula. Right, so my question. What is the, whenever you see the problems like this kan, untuk programming, kalau ingat konsep pengaturcaraan, problem solving for computer programming, we need to identify a few things. Okay, my first question adalah, apa input dia untuk soalan ni? Kos makanan. Kos makanan. Kita guna dengan okay, meal cost kos makanan. Okay, lagi? Itu je. Kos cukai. Kos cukai itu input ke Oh, tak? output dia. Input, remember, input is actually from the user. So from the user means that input ni daripada, contohnya bayang kalau kita makan dekat restoran, so the input of the food selalunya diorang dah simpan dekat dalam komputer tu kan. Dia dah ada selection of meal, so dia tekan je. Ataupun dia pakai scanner, ataupun dia type in. So that is an input. So what is the output yang kita nak? Service tax. Service tax dia berapa? Dengan tip amount. Dengan grand total. Yes. Right. This is Doctor. actually the output ya. Service tax 6% tu kira input ke? Bukan. Oh, okay. Itu adalah proses. Okay, what is the process involved? Service tax dengan yang 6% dan 18% tu dia dah fix. So kita dah tahu dah. So proses yang involved adalah dia melibatkan service tax berapa persen? 6%. So dia akan ada calculation kat sini. Calculation you all kena kira lah. You all kena buat. Dia service tax 6%. So meal times 0.06. Faham tak ni? This is the process yang kenal pasti. So proses kita nak kira service tax, ini proses dia. Meal kali 0.6. So tips? Tips dia 0.18. Okay, apa dia punya proses dia? Meal darab 0.18. So, okay. So, meal darab 0.18. And another one, kita nak buat proses pengiraan grand total. Grand total? Apa dia? Total dia Untuk proses. meal tambah tax tambah tip. Meal tambah tax tambah tip. Okay, boleh buat kod kan? Dah boleh buat kod kan daripada maklumat ni? Boleh. Boleh. Okay. So sebelum Jiha share, Jiha share, saya nak yang lain-lain cuba dulu. Okay, dah ready? Nak tengok? Dah. Okay. So Jiha boleh? Boleh. So, saya So this is example yang ini Najihah buat ni. So maksudnya float 0.06 kali float meal. So you change both lah kan. 0.06 ni pun kamu jadikan dia float. Sebab ni 0.06 ni sebenarnya dah float dah. Meal tu. Saya masih tak dapat lah. Habis doktor, kalau saya buang float dekat 0.06 ni, dia okey lah maksudnya? Okay, cuba buang. Patutnya okey lah. Buang. Dekat tip ni juga saya buang Kurungan tu buang. Oh, kurungan ni, okey. Tak 10.
Itu je lah. Oh, Cuba buang yang faham. dekat mil tu. Dekat mil tu cuba buang. Float mil. Buang float. Yang ni ke doktor? Ya, buang float tu. Okay. Okay, buang float tu, buang kurungan. Okay, nanti dulu. Okay, tak apa, bawah pun buang. Okay. Okay. Okay, atas tu dekat mil tu, sebelah input tu letak float. Okay. Float, buka kurungan. Belakang ni tutup kurungan. Okay, run. Okay. Kenapa boleh saya tak boleh? Saya tak faham ni. Rasanya bukan error kat situ tu. Cuba, okay. So, dapat ni idea yang lain. Kalau misalnya nanti boleh tengok ni. Cuba ni. Orang cuba share your screen. Okay. Sekejap, yang grand ni, Sekejap. dia buang float pun dia Boleh. jadi okey. Buang float je. Okay, terus je buang float. Okay, this is actually apa yang kita buat sekarang ni adalah mengubah variables type, data, boleh ubah tu punya jenis data kita ubah kepada nombor. Kita nak ubah dia kepada nombor. Oh, okey. Faham. Jadi kita buat sekali je kat atas tu, di mana masa input tu lagi kita dah jadikan dia sebagai nombor. So then whenever you do the calculation, you just run as it is. Only when you want to print it out atau paparkan pada screen, runkan dia, barulah you kena change balik kepada string. Sebab paparan output pada komputer mesti jadikan dia string. Okay. Okay, faham. Alright. So tadi apa? Nora punya. Noran. Kenapa? Cuba share. Kenapa tak boleh? Yang lain siapa yang rasa macam ada error nak sekejap. Okay. Mil float input. Service tag sama dengan mil cari 0.06 tips sama dengan mil kali 0.1 grand total. Itu yang salah. Grand total tu salah. Tapi, sini. Tak boleh ada space. Itu adalah rules variable. Giving a name to a variable has a rule. Ingat tak? Dapat. Dia tak boleh ada space. Dia tak boleh ada space. Kalau nak grand total, kena grand total tu rapat macam tu. Or gantikan dengan underscore. Okay? Patut. Okay, faham dah. Okay. Tu service tag tu salah lagi tu. Service tag. Tag saja. Das. Bukan yang tu. Bukan yang warna merah. Yang warna merah tu betul. Itu service betul lah. Itu output. Yang atas tu. Yang total mil. Total sama dengan mil campur. Okay. Tag sama dengan mil. Okay. Yes. Tips. Okay. Ada error. Tips kamu tu tips. Kamu nak letakkan dia kat bawah untuk jalan seterus Ini tak payahlah repeat print tu. Rasa dia confused tu. Tutup je. Sebab kamu punya backslash n kamu tu sepatutnya dia ada 2 tanduk tau. Macam tu? Tapi dia kata salah dekat sini. Dekat yang backslash yang satu tu. Yang nak ke bawah kan apa? Line. Line 7. Tak salah kat situ lah. Buang. Buang dia. Kena ada tanda koma sebelum backslash n. Okay, lepas tu kamu tadi letak backslash kat belah kanan kan? Okay, boleh lah. Letak balik. Ini sebab kamu nak gabung kan? Kamu nak gabung dia. Macam tu kan? Yes. Koma. Okay. Boleh pun. Okay. Faham apa error dia? Error dia tadi sebenarnya kamu punya nama pun boleh ubah yang salah. It's not the problem of integer ataupun float, but more to your variable names. Dan lepas tu tadi bila kamu nak letakkan dia backslash n tu, kamu tertinggal open and close bracket. Open and close quote. Okay, yang ni yang contoh cylinder. The volume of a cylinder can be computed by multiplying the area of its circular base by its height. Write a program that reads the radius of the cylinder along with its height from the user and computes its volume. So sebenarnya kita nak kira apa? Kita nak kira volume. Okay, saya tambah kat sini Okay, back to the problem. Apa input bagi masalah ni? Radius dengan height. Okay, radius dengan pi. Okay. Height. Okay, pi tu sebenarnya dia standard value. So dia bukan input. So pi tu 3.42 Alright, so kita perlukan radius dan juga height. Apa-apa yang kita nak?
Volume. Volume. Alright, so volume sama dengan pi kali radius kuasa 2 kali height. That's the process. So volume sama dengan nilai this one. Pi kali R kali R kali H. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita tengok TV. Alright, so now and then saya nak roundkan dia kepada 1 decimal places. Okay. Siapa nak share? Najihah dah share. Noran dah share. Siapa yang lain? Share pula. Saya pick name nanti. Boleh ke buat? You all kalau ada problem programming ni, you all jangan diam tau. Nanti you all akan stuck je terus. Siapa nak cuba? Siapa boleh buat? Nak cuba tak? Nak saya bagi masa dulu. Okay. Saya stop share. Okay. Okay. Alright. So formula ialah pi r kuasa 2 h. Alright. Pi ialah 3.14. Okay. Kamu dapatkan radius. Total formula radius sama dengan radius, height sama dengan dah. Total radius kuasa 2 r kuasa 2 kali dengan pi kali dengan height. Betul? Right? That's how we check. So itu adalah cara untuk mengira volume of the cylinder. So the formula ialah tadi saya kata pi kali radius kuasa 2 tu sebab ni Najihah buat total sama dengan radius kuasa 2 kan? Ini adalah power. Get total. So, lepas tu you gunakan total kalikan dengan height kali dengan 3.14. So then you print the volume. And you round it to 1 titik perluhan. Cuba roundkan kepada 2. Volume ni. Okay, ni tadi yang Noran kata dia tak keluar. 3. Tu keluar? Noran? Mana? Oh, saya rasa jawapan saya tu memang tepat-tepat satu lah. So kalau misalnya Ada dia tak sepatutnya ada, dia keluar. Okay? Alright, ada question daripada kawan-kawan yang lain? Sekarang you all dah nampak jawapan. Try on your cuba sendiri to make sure you all dapat dia punya answer for the assessor. Thank you, Jia. Okay.